Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Baik, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat kita menyambung kembali kuliah kita, iaitu kuliah berkaitan tentang tafsir Al-Quran pada juzuk yang ke-30, iaitu tafsir Ibnu Katsir. Sebagaimana yang saya pernah sebutkan di awal dahulu, kenapa pilihan kita tafsir Ibnu Katsir? Di antaranya kerana Al-Imam iaitu Ibnu Katsir mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, dilebihkan berbanding dengan tafsir yang lain. Baik, yang kedua, kita telah pun sampai ke surah yang kedua daripada juzuk yang ke-30. Kita mulakan hari itu dengan surah An-Naba, iaitu surah Amma Yatasaalun, dan kita telah pun sampai pada penghujung surah An-Nazi'at, iaitu pada ayat yang pada malam ini kita akan sambung ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-46 daripada surah An-Nazi'at. Baik, dan inilah di antara benda-benda yang patut kita utamakan dalam kehidupan kita, iaitu kita mengkaji tentang Al-Quran sebagaimana perintah untuk sama-sama kita mengambil faham tentang Al-Quran ini, sebagaimana Al-Quran yang Allah sebutkan, afala yatadabbaruna al-Quran, wahai manusia, kenapakah kamu tak cuba untuk nak mengambil erti ataupun tak cuba untuk nak memahami Al-Quran, am ala qulubin aghfaluha, ataupun pada hati kamu telah terdapat lapisan yang telah menutupinya. Baik, disebabkan atas dasar tersebut, kita bukan sekadar belajar membaca Al-Quran, bahkan kita juga dituntut untuk memahami isi kandungan Al-Quran untuk kita amalkan. Kerana inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat yang pada malam ini iaitu ayat 34, sama-sama kita baca sebelum kita terangkan maksudnya dan tafsiran Ibnu Katsir tentang ayat-ayat ini insya-Allah. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. Baik, ayat yang ke-34 daripada surah An-Nazi'at. Firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ayat ini, menceritakan tentang malapetaka yang besar, iaitu tentang peristiwa berlakunya hari kiamat. Banyak version dalam Al-Quran yang Allah ceritakan tentang hari kiamat. Bahkan di antara cerita-cerita yang terbanyak terdapat di dalam Al-Quran adalah cerita yang mengkisahkan tentang hari kiamat. Dan ayat-ayat ini dinamakan ayat At-Tarhib. Apa dia ayat tarhib? Ayat yang menggerunkan, yang menakutkan kita. Tujuannya supaya manusia patuh dan taat pada Allah dengan bila mana mereka menghayati ayat-ayat yang menggerunkan itu. Baik, di antara peristiwa-peristiwa yang menggerunkan dan yang menjadikan Nabi SAW rasa teramat takut
adalah ayat yang menceritakan tentang perihal hari kiamat. Sebagaimana yang pernah saya sebutkan di awal dahulu, ada 5 surah penyebab Nabi SAW telah beruban kepalanya. Kepala Nabi SAW mempunyai uban. Dan hadis daripada Abdullah ibnu Abbas, hadis daripada Anas bin Malik menceritakan tentang uban Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, lam yatajawaz syaibur rasul illa 14 syaiban. Tidaklah aku dapati uban di atas kepala Nabi SAW tidak melebihi daripada 14 helai uban. Kata Anas, uban di atas kepala Nabi ada 14 helai uban. Hadis daripada Abdullah bin Abbas pula berkata, ma'adattu syaibur rasul, tidaklah aku kira uban di atas kepala Nabi, melainkan setelah aku kira, aku dapatinya asyrina syaiban, ada 20 helai uban. So lingkungan di antara 14 helai ke 20 helai uban yang ada di atas kepala Nabi. Sebahagian riwayat menunjukkan kepada belahan tengah pada rambutnya dan juga pada pelipisnya, iaitu pada jambangnya yang didapati ada di bahagian janggutnya ada uban. Baik. Maka bila ditanya satu hari kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, laqad syibta, wahai Rasulullah, kami telah dapati di kepala engkau ada uban. Dan satu jawapan yang amat mengejutkan daripada Nabi SAW, saat dikatakan para sahabat kepada beliau, ya Rasulullah, kepala engkau ada uban. Kalau kita apa, kita kata, apa engkau ni? Contohnya marah kita, orang cakap kepala kita ada uban. Saya ingat anak saya 3-4 tahun yang lepas naik kereta, dia duk main kepala kita. Main kepala, dia kata, Walid, kepala Walid ada uban, ada rambut putih. Saya pun kata, kau kira tengok berapa helai ada? Dia kata ada 6. Baik, tak apa, saya tak diam, tak cakap apa. Tahun lepas, dia main lagi kepala saya. Dia kata, Walid, kepala Walid ada rambut putih. Saya kata, kau kira tengok ada berapa? Dia kata, dah tak boleh kira, ada banyak. Okey. Baik, kita kadang-kadang kita risau dengan uban dan kita tak mau ada uban. Dan kadang-kadang uban yang ada di kepala kita disebabkan pelbagai asbab selain daripada faktor umur. Dan Allah sebut di dalam Al-Quran satu ayat. Allah kata, awalam nuzakkirkum ma natadzakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum min nazir. Wahai manusia, tidakkah kami memberikan kepada kamu peringatan? Tidakkah kami memberikan kepada kamu peringatan dan kami jadikan peringatan itu sebagai tanda dan kami bawakan kepada kamu tanda-tandanya? Baik, apakah makna peringatan ataupun tanda itu? Menurut tafsir Ibnu Katsir juga pada ayat itu, dia katakan di antara tanda yang Allah berikan kepada manusia sebagai peringatan daripada Allah, iaitu uban. Uban itu adalah tanda yang paling jelas Allah bagi kat kita. Hari ini tengok semua yang dewasa semua dah ada uban. Saya dah ada. Kat depan pun dah ada. Kecuali adik kita saja. Doktor pun dah ada. Saya tak pasti yang perempuan mau buka tudung pun mesti ada punya. Okey. Okey, baik. Kalau belum ada, orang kata mungkin ada tanda-tanda yang lain. Tapi salah satu tanda peringatan Allah bagi adalah uban. Bila ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, laqad syibta, wahai Rasulullah, kepala engkau ada uban. Apa respon Nabi SAW? Nabi telah berkata, syayyabatni al-hud. Kepala aku beruban disebabkan surah Hud. Syayyabatni al-waqi'ah. Kepala aku beruban disebabkan surah Al-Waqi'ah. Syayyabatni al-mursalat. Kepala aku beruban disebabkan surah Al-Mursalat. Syayyabatni amma yatasaalun. Kepala aku beruban disebabkan surah Amma yatasaalun yang telah kita baca. Dan syayyabatni at-takwir. Dan kepala aku beruban disebabkan surah At-Takwir. 5 surah. Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba dan juga At-Takwir. 5 surah ini penyebab kepala Nabi SAW beruban. Baik. Kita pun seloklah tengok kenapa surah ini penyebab kepala Nabi beruban.
Bila kita kaji dan kita baca surah ini, rupa-rupanya asbab yang paling utama uban Nabi itu disebabkan surah-surah ini surah yang paling banyak menceritakan perihal hari kiamat. Surah-surah ini di antara surah yang menceritakan hari kiamat. Surah Hud, surah menceritakan tentang balasan Allah dan ancaman kepada umat-umat yang ingkar, sebagaimana umat yang terdahulu telah dibinasakan oleh Allah. Nabi takut dengan cerita yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Waqi'ah, surah yang menceritakan tentang kejadian hari kiamat. Bermula daripada ayat yang pertama, Iza waqa'atil waqi'ah, bila berlakunya hari kiamat. Iza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, hari kiamat tidak benda yang bohong, benda benar akan berlaku. Laisa liwaqa'atiha kadhibah khafizatur rafi'ah, Allah akan angkat dan turunkan seseorang pada hari tersebut. Sampai ke akhir ayat, cerita pasal syurga, neraka dan keadaan hari kiamat. Surah Al-Mursalat cerita pasal neraka. Surah Amma Yatasa'alun cerita pasal hari kiamat. Okey. Surah At-Takwir lagi dahsyat. Sampai Nabi kata siapa yang nak melihat keadaan hari kiamat seakan-akan kiamat itu berada di hadapan mata dia, bacalah dua surah ini. Surah apa? Iaitu surah At-Takwir. Surah yang kedua siapa tahu surah apa? Kan, kalau siapa nak melihat keadaan hari kiamat seakan-akan kiamat itu berlaku di hadapan mata dia, bacalah di dalam surah ini. Yang pertama surah At-Takwir. Surah At-Takwir surah apa? Sudah. Apa tak tahu pun jangan balik malam ni. Surah apa? Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat, bila matahari telah hilangkan cahayanya. Itu dia cerita kronologi hari kiamat. Surah yang kedua iaitu kronologi hari kiamat yang Nabi kata baca dan seakan-akan kiamat berlaku di hadapan mata kamu. Surah Al-Infitar. Al-Infitar surah apa pula? Koman kita tak? Tanya cerita Bobby mesti ingat punya. Iza sama'um fatarat. Tu nasib baik guru Quran saja. Kalau tak baik. Semua kita kadang-kadang kita lemah. Tanya nak masuk syurga nak. Syurga apa kau nak masuk? Syurga Firdaus. Baik. Surah Infitar, surah iaitu Iza sama'um fatarat. Iza sama'um fatarat. Apa makna iza sama'um fatarat? Bila langit terbelah. Allah cerita kronologi dia. So sama sebagaimana surah An-Nazi'at ni juga di akhir ayat Allah cerita tentang kronologi hari kiamat dan keadaan huru-haranya dan keadaan yang berlaku ketika mana berlakunya peristiwa tersebut dan apa yang ada di akhirat. Baik, Allah mulakan dengan ayat fa iza ja'atit tammatul kubra. Okey, ja'a. Berapa harakat nak baca kat situ? 6 harakat. Okey, baik. Tammah berapa harakat? 6 juga. 6 harakat juga. Mat apa tu? Mat Najib bin Kasim. Sudah. Mat apa tu? Tammah. Siapa tahu? Tak apalah, tak tahu pun tak apa. Janji hampa tahu, kena panjang baca kat situ. Tak tahu nama dia, tak ada masalah. Yang penting tahu. Kat situ memang kena panjang. Okey. Kena panjang. Baik. Kalaulah ditanya, orang tanya kita, pasal apa yang pergi baca panjang tahun tu? Kalimah ja'at tammah sampai ditekankan macam tu sekali sebagaimana kalimah dhalin. Kenapa baca tammah? Biasanya kadang kalau kita tanya pada guru tajwid pun dia kata, aku kata panjanglah harakat, panjanglah harakat, jangan ada banyak songeh lah. Okey, ni cerita tempat ni tanda dia panjang. Kau panjang-panjang. Baik, kita nak tahu lah pasal apa nak kena baca panjang. Kalau baca pendek tak boleh ke? Sebenarnya Al-Quran ini ada intonasi dia. Ada lagu dia. Dia tak boleh lagu ikut suka kita dan dia ada intonasi dia. Fungsi mat itu yang pertama pada intonasi. Baik, apa tujuan intonasi? Tujuan intonasi itu supaya kita bila kita baca Al-Quran, kita dapat menghayati dia punya feeling dia tu, kita akan dapat rasa. Selain daripada bila memahami. So kita tak nak kita baca Quran macam kita baca surat khabar. Fa iza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa buruzatil jahimu liman yara. Yang tu semua orang boleh baca. Atau membaca fa iza ja
tergagap-gagap, sama juga tak mau. Kita nak kerana Al-Quran dia datang dengan lagunya. Dia datang dengan lagunya dan cara bacaannya mengikut apa yang datang daripada Jibril alaihi salam dan yang keluar daripada mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kalau ditanya pasal apa baca panjang, pasal apa baca panjang macam tu, sebenarnya untuk intonasi dan pada makna yang ada di sebaliknya, untuk kita lebih menghayati. Contoh, bila Allah kata faiza ja'ati tammatil kubra, maka apabila malapetaka yang sangat besar. Kita terjemahkan harfiah lah. Faiza, apabila, ja'ati, telah datang. Okey. Apabila telah datang, kalimah ja'a ini dia cerita datangnya tu datang dalam keadaan tiba-tiba. Kalau ata ataupun ya'ti berbeza. Kalau ja'a ni benda yang datang secara tiba-tiba, sehingga kalau siapa yang baca dalam hadis, orang sedang sibuk di pasar ketika berlakunya kiamat. Orang sedang sibuk membeli belah pada waktu tersebut. Hari terakhir, hari berlakunya hari kiamat. Tiba-tiba apa berlaku? Gelap. Waktu tu pagi, orang pergi ke pasar, pukul 6.30 barangkali pasar borong. Tengok pukul 7 gelap lagi. Tengok atas nak hujan kot. Tengok pukul 8, gelap lagi. Tengok pukul 9, gelap lagi. Sekali kebetulan dia masuk WhatsApp grup masjid. Okey. Sekali orang dah viral, orang kata kiamat dah dekat, matahari dah tak keluar cahaya. Okey, siapa dia? Tok Imam masjid beritahu. Waktu tu baru gabra kita. So waktu tu orang sedang sibuk. Dan dia datang dalam keadaan ja'atit tammatil kubra, datang dengan keadaan dahsyat dan datang dalam keadaan mengejut. Okey. Dan tammah itu malapetaka. Nak gambarkan dahsyatnya malapetaka itu sehingga bacaannya pun ditekan. Tammatul kubra. Dahsyatnya malapetaka yang datang tu teramat dahsyat sehingga ditekankan cara bacaan. Contoh orang tanya, Ustaz datang daripada mana? Air keruh. Hujan dah tadi air keruh. Air keruh lah, hujan lebat sungguh. Hujan lebat sungguh tu cerita memang lebat. Kalau dia dah cakap sampai macam tu, cerita dia memang lebat sungguh-sungguh. Nak gambarkan dahsyatnya. Dahsyatnya. So, tamah ni gambaran dahsyat saat ketika mana berlakunya kiamat. Sama juga dalam Quran kita ada saktah. Kita ada saktah pada beberapa surah yang mempunyai saktah. Antaranya dalam surah Yasin. Surah Yasin kat mana ada saktah? Man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kenapa dia letakkan saktah? Tanya guru tajwid, dia kata saktah tu tanda sin kecil. Yalah, apa maksud tanda sin kecil tu? Dia suruh tahan nafas, teruskan bacaan. Kita pun kata lah sesak nafas lah, kalau tidak tahan nafas. Kita pun kata kenapa? Dia kata dah memang tu kaedah dia. Yalah, kenapa dia letakkan kaedah macam tu? Kita mencari juga pasal apa dia letakkan saktah. Pelik. Akhirnya bila kita belajar, saya pun saya tak tahu, melainkan guru saya waktu tu menceritakan. Sebenarnya dia kata saktah itu untuk kita mendapat gambaran saat ketika mana ayat yang kita bacakan tu, kerana waktu tu man ba'asana min marqadina hadza, orang tu bertanya dalam keadaan terkejut. Dia duduk dalam kubur, tiba-tiba dia dibangkitkan, dihidupkan. Dia terkejut jaga-jaga. Siapa yang telah bangkitkan aku? Seolah macam tu terkejut. Terangkat nafas dia waktu tu. Sama juga pada ayat dalam surah Al-Qiyamah. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raq. Man raq. Ingat ketika nyawa kamu dah sampai ke kerongkong, waktu tu dah tercungak-cungak. Jadi itu. Ditanyakan siapa boleh jumping kau sekarang ni. Waktu tu dah sesak nafas dah. So nak gambarkan suasana dia, dia letakkan saktah pada tempat tersebut. Sebab tu di antara fungsi tanda-tanda tajwid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pasal apa baca 6 harakat dia tekankan sampai macam tu sekali. Nak cerita sesatnya golongan-golongan terdahulu, iaitu golongan Nasrani, sesat yang teramat jauh. Sesat sungguh-sungguh. Saya ambil subjek sirah. Study 2 minggu. Kemudian masuk final. Pergi jawab. Jawab. 2 minggu lepas tu keluar result. Ditampal kat whiteboard. Kita pun pergi cek hari keluar result. Muhammad Najib. Subjek sirah nabawiyah.
markah diperolehi kosong. Tengok sahabat saya, Muhammad Fazil, markah diperolehi 75. Saya kata, terima akal logik. Tapi aku dengan dia kuasa aku cerdik lagi. Tapi pasal apa aku dapat kosong? Dapat 30 pun saya redha. Tapi pasal saya dapat kosong, saya rasa pelik. Dia orang kata, pergi tanya pensyarah. Pergi tanya pensyarah. Prof, nak tanya soalan. Tanya apa? Pasal apa saya dapat kosong? Apa nama engkau? Muhammad Najib. Dia pun duduk sekejap buka. Dia kata, harap nama saja Muhammad. Saya pun tak faham. Dia duduk beletir kat kita. Diam lagi. Saya pun tanya. Dia tanya, kau nak tahu kenapa kau dapat kosong? Saya kata, saya tak tahu. Dia pun sebut, anta baqil. 6 harakat dia sebut. Hang ni kedekut sungguh-sungguh. Saya pun tak faham. Pasal apa dia sebut baqil? 6 harakat baqil dia. Lepas tu dia kata, aku kedekut. Pasal apa aku kedekut? Saya kata, saya tak faham. Dia kata, baik, kau tak faham. Kau hafal tak hadis Nabi? Man idza shalla al-baqil idza shalla alayya lam yusalli. Orang yang baqil itu orang yang bila mana diselawatkan ke atas aku, maka dia tidak berselawat. Maknanya orang yang tidak menjawab selawat ke atas Nabi. Baik, orang itu adalah orang yang baqil. Saya kata, okey, saya tahu hadis tu dan saya hafal, tapi apa kaitan dengan saya? Apa kaitan? Dia kata, kau tahu ke tidak? Kau jawab macam mana? Aku tahu engkau jawab, tetapi dia kata engkau tidak beradab dengan Nabi SAW saat ketika mana engkau menulis Muhammad, kau hanya tuliskan 2 kurungan, di tengah-tengah 2 kurungan itu kau masukkan huruf sad. Ganti kepada SAW, saya hanya tuliskan huruf sad saja. Dia kata engkau kedekut, sungguh-sungguh kedekut. Cara dia sebut baqil tu sungguh-sungguh baqil. Kita dengar tu pun kita kata macam dia punya baqil ni. Dia marah kat saya, so bila dia cakap macam tu, saya pun redha lah. Kosong pun kosong lah. Repeat balik subjek tu. Kerana tadi tidak beradab, dia kata. Bagaimana kau nak balik ke negara engkau, kau nak ajarkan orang kenal Nabi engkau, sedangkan engkau sendiri tidak beradab, kau hanya tuliskan sad sahaja. Maksudnya begitulah lebih kurang. Baik. So, tujuan panjang, pendek. Begitu juga tanda-tanda tertentu untuk nak menggambarkan intonasi. Sebagaimana dahsyatnya cerita ini, bila Allah kata, maka apabila malapetaka yang sangat besar, Tammatul kubra, iaitu telah datang pada waktu tersebut. Baik, qala al-musannif, kata Ibnu Katsir pada ayat ini, yang dimaksudkan dengannya adalah hari kiamat. Malapetaka besar itu apa? Hari kiamat. Okey, Ibnu Abbas. Baik, kita telah ceritakan bila ada banyak pandangan Ibnu Abbas akan diangkat dan diletakkan sebagai pandangan pertama. Kenapa? Kerana Abdullah Ibnu Abbas di antara tokoh-tokoh ulama di kalangan para sahabat yang paling alim tentang berkaitan tentang Al-Quran. Maka diletakkan Ibnu Abbas itu pada tempat yang pertama. Walaupun beliau di antara sahabat yang cilik, sahabat yang masih muda ketika kewafatan Nabi SAW, beliau hanya berusia sekitar 13 tahun. Tetapi disebabkan keberkatan doa Nabi SAW, iaitu doa pada beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, Engkau berikanlah budak ini faham tentang agamanya dan jadikanlah dia alim tentang Al-Quran. Maka dia di antara sahabat yang paling hebat dalam mentafsirkan Al-Quran pada view yang orang lain tak nampak. View dia ni berbeza, sehingga ada tafsir dipanggil tafsir Ibnu Abbas. Baik. Kata Ibnu Abbas mengatakan bahawa hari kiamat disebut demikian kerana pada hari itu banyak terjadi semua peristiwa yang dahsyat, lagi sangat mengerikan. Sebagaimana dalam surah yang lain, surah Al-Qamar, Allah kata was-sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Dahsyat dan teramat pahit daripada mana-mana kepahitan yang orang pernah rasa. Cerita ketika berlaku hari kiamat. Siapa pernah baca saat ketika mana menceritakan tentang orang kafir yang dimasukkan dalam neraka, pahitnya neraka, dahsyatnya neraka. Ditanya kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, ketika kamu berada di dunia dahulu, pernah tak dapat kesenangan? Pernah tak dapat kesenangan, nikmat hidup kat dunia? Di dunia dulu dialah orang yang paling kaya, paling senang, paling banyak nikmat dia dapat. Tapi saat dia dimasukkan dalam neraka, dia kata tak pernah pun. Sebab
kedahsyatan neraka menjadikan dia lupa pada nikmat yang dia pernah dapat. Lupa terus. Sebagaimana hari kiamat akan menjadikan manusia lupa semua benda pada benda yang dia suka, yang dia seronok, semua dia akan lupa pada hari tersebut. Dia tak ingat dah benda yang lain. Sama sebagaimana ahli syurga. Ahli syurga saat ketika mana dia bersenang lenang di dalam syurga, dia telah mendapat nikmat berada di dalam syurga, pada waktu tersebut akan ditanya kepada penghuni syurga, wahai penghuni syurga, pernah tak engkau mendapat kesusahan ketika berada di dunia? Dan memang betul, di dunia dulu dialah orang yang paling susah. Apa kata dia? Aku tak pernah dapat susah sikit pun. Tak pernah dapat susah. Sebab kesenangan yang dia dapat dalam syurga menjadikan dia lupa pada kesusahan yang dia dapat. So dahsyatnya kiamat menjadikan manusia pada waktu tersebut terasa kiamat tu teramat dahsyat dan lebih pahit daripada semua benda-benda yang pahit yang dia pernah lalui di dunia. Baik. Baik. Adapun firman Allah, sambungan, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakan. Tak ingat dulu waktu time sihat, tak ingat. Waktu time kaya tak ingat. Waktu time muda tak ingat. Waktu time boleh buat tak ingat. Tapi bila time kita dah mati, dah sampai kat kubur, dah sampai hari kiamat, waktu tu satu persatu kita akan ingat. Ingat balik. Kita akan ingat apa yang telah kita buat satu persatu yang menjadikan kita tu waktu tu geleng kepala. Sampai ada orang yang menyebut, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, kalaulah aku jadi tanah. Ya laitani, apa lagi dalam Al-Quran ada banyak ayat penyesalan. Ya hasratah, ya hasratah al-ibad. Kecewanya mereka pada waktu tersebut. Waktu tu barulah pakat-pakat nak beringat. Bagaimana dalam surah At-Takasur, apa kata Allah? Alhaakumut takasur. Manusia, kamu lalai, kamu leka. Kalimah alha tu daripada kalimah lahwun. Seronok kau kat dunia, seronok engkau. Hatta zartumul maqabir. Ingat saat ketika mana engkau dah pun berada kat kubur. Waktu tu kau akan ingat sungguh-sungguh bila saat berada di kubur. Waktu tu baru teringat. Sehingga disebut dalam kitab Ihya, dua musibah akan kena kepada orang yang mati. Dua musibah. Musibah apa? Musibah yang pertama, benda yang dia sayang semua dapat kat orang. Yang dulu dia duk kepung, dia duk jaga, sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, wailul likulli humazatin lumazah. Celaka orang yang mulut jahat, pengadu domba, pembawa fitnah, celakalah dia. Allazi jama'a malan wa addadah. Apa maknanya? Iaitu mereka itu Allah bagi package, mulut jahat, kemudian suka tamak pada harta. Satu sifat manusia suka kumpulkan harta dan duk kira-kira. Kejap-kejap buka tabung haji. Oh ya, dia tahu jumlah dah, tapi sengaja suka buka buku bank, tengok. Check online. Walaupun dia dah tahu dah berapa. Tengok seronok. Seronok. Allah kata jangan hatta zurtumul maqabir, sampai ketika engkau berada di kubur kau akan ingat. Sampai ketika mana hari kiamat, waktu tu kau akan ingat tentang apa yang telah engkau kerjakan satu persatu. Satu persatu kita akan ingat. Tahu tak waktu orang nak mati macam mana keadaannya? Orang nak mati ni rupa-rupanya dia dibukakan satu hijab. Dia telah melangkah, sebahagiannya telah berada di satu alam barzakh hampir. Sebahagiannya masih lagi di dunia. Sebab tu orang yang nak meninggal, kalau kita perasan, dia akan memandang ke satu tempat ke atas. Kita tak faham kenapa dia pandang ke arah tu. Kadang-kala air mata mengalir, kadang-kala dia bercakap benda yang kita tak faham. Siapa yang pernah tengok saat orang nazak, kita akan tahu tak semua orang macam tu, ada sebahagian. Dikatakan sebenarnya dia telah dibukakan di hadapan mereka seakan-akan satu skrin yang dia telah melihat semua benda yang dia buat. Kalau banyak kebaikan, waktu tu dia akan tenang, dia akan seronok sungguh-sungguh. Dia akan seolah-olah terngiang-ngiang pada kepalanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Tapi kalau orang yang pendosa-pendosa, saat ketika waktu tersebut apa berlaku? Perasan tak orang yang sedang nazak, apa akan berlaku? Dipanggil gelisah. Gelisah ni macam mana? Dia akan hempaskan tangan dia ke kanan, dia akan hempaskan tangan dia ke kiri, dia akan menendang. Bagaimana lembu yang disembelih. Begitulah keadaan dia. Dia akan mengeluarkan suara. Ada orang yang senang saja. Tapi ada orang yang berada dalam situasi yang macam tu. Kalau dia boleh cerita, jenuh kita. Mastika tak larat nak layan. Kalau boleh cerita.
Tapi kita tak boleh nak tahu pun, melainkan Allah saja dan orang tersebut yang hanya mampu memahami apa yang dia lihatkan. Sebab itu telah dibukakan pada dia satu skrin dan dia dapat melihat semua perbuatan dia. Saat ketika mana hampir-hampir kepada kematian, dan begitu juga ketika mana mereka berada di hari kiamat, dia takut yang teramat. Orang nak mati sampai terkencing, sampai terberak pun ada. Setengahnya. Sebab tu kebiasaannya terkencing terberak lah. Kalau orang lelaki tu, dia punya takut dia sakit dan takut. Sakit satu hal, takut satu hal. Sakit dan takut tu sehingga menyebabkan kalau orang lelaki, dia punya telur dia akan termasuk ke dalam, tertarik ke dalam sebab sakit dan takut yang teramat. Kesakitan dan ketakutan pada waktu tersebut sehingga menjadikan seseorang tak mampu lagi nak menjerit, tak boleh nak menjerit. Ada seorang hamba Allah di batu-batu berendam. Adik ipar dia datang jumpa saya waktu tengah kuliah. Datang bisik. Ustaz, urgent, minta tolong. Abang ipar saya sedang nazak, minta tolong Ustaz. Baik, kita kalau ada kawan-kawan, sahabat anda tengah nazak, jangan tinggalkan dia pergi. Nak ambil peluang untuk kita nak talqinkan dia. Talqin bukan baca talqin atas kubur. Talqin waktu nak meninggal tu. Maksudnya, laqinu. Laqinu. Baik, saya pun tak apa, saya kasi habiskan cepat-cepat. Fikir-fikir, tak apalah, saya kata balik muka nasi rumah dulu. Pukul 11 baru saya pergi. Tak nak pergi tengok orang ramai-ramai ni, kita pergi agak lewat sikit pukul 11. Pergi, orang tinggal kat rumah flat. Dia tu tinggal kat rumah flat. Masuk, katanya demam kuning. Memang betul, mata dah kuning. Dia kata, kenapa tak hantar hospital? Dia kata dah pergi hospital. Doktor kata dah tak boleh buat apa-apa. Doktor kata balik. Balik saja. Saya pun tengok dia macam kuat lagi sebab kejap dia bangun duduk. Kejap dia tidur, kejap dia menendang, kejap dia hempas tangan ke kanan, kejap dia hempas ke kiri. Pergi kat dia, panggil tanya nama apa, sebut nama. Kita pun sebut la ilaha illallah, dia toleh ke kiri. Apa dia tengok kita pun tak tahu. Adik ipar dia datang bisik. Ustaz, dia orang kata dia ni ada bela saka. Saya kata korang tak habis-habis dengan saka. Kita pun layan. Baik, kalau dah saka nak buat macam mana? Dia kata kalau saka, orang kata buka bumbung, bagi hantu tu keluar. Saya kata betul, kalau dia duduk rumah kampung, masalah dia duduk rumah flat tingkat bawah sekali. Kau nak buka benda apa? Saya kata tak payahlah duk percaya kat benda-benda mengarut. Nak buat macam mana, dah ajal dia tak sampai. Saat tersebut, seolah-olah dia dah tahu dah apa benda kan, kat mana tempat yang dia nak pergi, itu yang menjadikan dia gelisah yang teramat sangat. Nabi SAW, Allah dah berbukakan hijab pada dia, ialah dia Nabi. Apa dia kata? Hamba yang Allah berikan dua pilihan. Untuk berada bersama dengan kekasihnya dan berada dengan dunia dan segala isinya. Maka yang mana dia nak pilih? Dia kata, maka aku pilih untuk berada dengan kekasih aku ila rafiqil a'la kan. Pada waktu tu gambaran tu dah terbayang, dah ternampak dah apa yang nak berlaku lepas tu. Seronok. Walaupun sakit tapi dalam keadaan yang seronok. Berbeza dengan orang yang sebaliknya waktu tu keadaan yang amat menakutkan, menggerunkan saat ketika mana berada. Waktu tu last kali saya panggil, saya tanya mak dia ada tak? Dia kata ada, mak dia dah tua. Dia kata boleh gerak dah, mak dia boleh berjalan. Tak boleh jalan. Tapi mak dia keluar. Keluar mengesok daripada bilik ni. Dia kata, ya saya mak dia ustaz. Saya kata makcik, cuba suruh makcik sendiri pergi ajarkan dia talqin. Ini orang terdekat ni jangan tinggal, kita sendiri yang pergi ajarkan. Makcik ajarkan talqin dan kalau kokotlah dia ada salah, cik ampunkanlah dosa-dosa dia. Mak ni pergi dengan menangis, dia kata panggil nama, aku ampunkan dosa engkau dunia akhirat, aku halalkan susu aku gitu gini. Keadaan yang sama. Kita pun tanya anak-anak mana. Anak datang 5 orang. Sulung perempuan. Kak Long boleh baca Quran? Boleh. Abang boleh baca Quran? Tak boleh. Adik boleh baca Quran? Boleh, baca Iqra. 5 orang anak, seorang tak boleh baca Quran. Ada seorang adik ipar dia kata, tak apa ustaz, kami dah panggil orang masjid datang baca. Dia kata tak payah. Orang masjid datang baca tak membantu pun. Pasal apa tak membantu? Dia kata yang pertama, orang masjid datang, dia baca pun tantah baca tak, kita pun tak tahu ikhlas ke tidak pun tak tahu sebab kena panggil. Kebetulan orang tu pula tak pernah pergi masjid. Kemudian saya kata, yang membantu kita pada waktu tu apa dia? Amalan kita saja, orang lain tak boleh nak buat apa dah. Mungkinlah doa daripada anak-anak mungkin, tapi nak katakan waktu tu wala taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tak akan tanggung dosa orang lain melainkan dia sendiri yang akan menanggung. Takut. Terasa dahaga nak minum air. Nak air. Waktu tu dah ada interaksi dengan malaikat.
Malaikat kata minta maaf, nama Cik Pi'ah. Duduk Bukit Katil, minta maaf aku dah cek dalam buku catatan rezeki ni, engkau punya rezeki 2 hari lepas yang terakhir, dah tak ada lagi rezeki. Kita pun tuang air masuk mulut meleleh. Itu yang dikatakan doktor boleh tahu orang tu dah tak ada harapan, bagi masuk ubat tak masuk, masuk air tak masuk. Itu tanda-tanda yang dahsyat nak gambarkan bagaimana manusia pada saat itu dia akan teringat satu persatu. Dibukakan bagi mereka kitab. Dan dia tahu. Dan dia sendiri yang akan ingat. Yang ni pada hari itu manusia teringat semua kebaikan dan keburukan yang telah dikerjakannya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain melalui firman Allah. Yauma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tak berguna lagi mengingat itu baginya. La yu'ni anhu maluhu wa ma kasab. Tak akan memberi apa-apa makna dan tak dapat membantu diri dia, harta benda dia dan pekerjaan yang dia buat di dunia. Ayat tu pada siapa? Abu Lahab. Abu Lahab kaya dia tak boleh bantu dia lagi pada waktu tu, tak boleh buat apa dah. Baik. Kemudian Allah cerita keadaan selanjutnya, wa burrizatil jahim liman yara, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Iaitu digambarkan bagaimana neraka itu ditunjukkan sampai semua manusia dapat tengok dengan mata kepala sendiri, termasuk orang beriman. Orang beriman boleh tengok, orang kafir boleh tengok. Boleh melihat dan boleh mendengar. Syurga boleh tengok tak lagi? Belum. Syurga belum. Ada orang yang tak dapat langsung kan hadis perempuan yang berwangi-wangian dengan yang tak dapat hidu bau syurga, perempuan yang nusyus, tak dapat, lelaki yang begitu begini yang tak dapat hidu bau, nampak pun tak boleh. Tapi untuk neraka semua orang akan nampak. Tengok dan dengar. Dengar pada ngaumannya sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Allah kata, iaitu ayat apa namanya dalam surah Furqan tu. Ayat neraka mengeluarkan suara dia. Kau buridatil jahim. Ayat apa namanya? Iza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Allah berkata bila mana mereka melihat neraka tengok mereka, neraka akan mengeluarkan taghayyudan wa zafira. Dia akan mengeluarkan suara bunyinya yang gemuruh waktu tu. Suara bunyi yang gemuruh nak menggambarkan dahsyatnya neraka. Dia sengaja keluarkan apinya dan bunyinya yang gemuruh. Ditunjukkan apinya, bagaimana apinya dalam surah Al-Mursalat diceritakan apinya yang sedang menggelegak. Blub-blub-blub tu bunyi tu, setinggi istana, sebesar dan setinggi istana. Dia akan naik, memancut-mancut naik ke atas. Okey, waktu tu akan dapat dilihat daripada jarak yang jauh, semua orang akan dapat melihatnya dalam keadaan waktu tu. Baik. So, iaitu neraka ditampakkan sehingga semua manusia dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan sampailah hakim akan kata, kalaulah aku tak jadi hakim. Orang yang miskin kata, kalaulah aku tak jadi miskin. Semua orang akan duk mengeluh waktu tu, takut mereka dicampak masuk ke dalam neraka. Baik, Allah kata fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas. Bila manusia jadi tagha? Okey, kafir kadang-kala engkar saja. Melampaui batas lebih daripada engkar, lawan lagi. Bangkang dan melawan, dia kata. Iaitu orang yang melampau. Wa asarul hayatad dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia berbanding akhirat. Yakni lebih mengutamakan dunia daripada urusan akhirat. Okey, urusan dunia daripada bekalan akhirat dia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Simpelnya dalam ayat yang kita tengok ni, antara punca-punca mereka ini akan berlaku keadaan yang takut bila melebihkan dunia daripada akhirat. Ini yang dahsyat sangat. Cuba tengok balik kita dengan dunia macam mana. Sayang melampau ataupun hanya sekadar laluan saja. Kalau sayang melampau sampai tinggalkan akhirat, tinggalkan agama, yang ni satu benda yang amat bahayalah bagi kita, terutamanya kita yang akan pergi ke akhirat kelak kan.
Baik, kita sampai dekat ayat tu. Nanti kita sambung. Wa amma man khafa maqama rabbih. Kat sini ada poin dia yang tertentu untuk kita sambung. Kalau ada soalan nak ditanya. Ada soalan tanya. Saya baca sikit. Kata dia, maka sesungguhnya neraka lah tempat tinggal, fa innal jahima hiyal ma'wa. Tahu ma'wa ni apa dia? Kalimah ma'wa ni tempat yang keadaan yang dia akan duduk, dia akan tinggal, dia akan berbaring. Kalau berbaringlah tempat tinggal yang paling teruk. Dia kata tempat kembalinya adalah neraka jahim dan makanannya buah zakum dan minumannya adalah air yang mendidih lagi sangat panas. Dan dalam Al-Quran Allah cerita buah zakum tu buah yang kalau dia makan akan menjadikan habis, hancur perut-perutnya semua, segala usus-ususnya. Buah zakum, buah yang berduri. Dia katakan buah tu walaupun dalam dia orang tunjuk dalam internet buah bentuk macam setan, tak itu kita tak boleh nak bayangkan pun macam mana dahsyat dia. Buah zakum. Baik. Betul? Roh dia keluar. Mengikuti. Okey. Cerita di Indonesia tsunami berlaku. Ada jenazah yang berpakaian ketika berlaku tsunami tetapi dijumpai mayat dalam keadaan bogel. Baik, ada seorang, saya tertarik dengan komen orang yang ditemu ramah tu tentang mayat yang bogel dengan mayat yang berpakaian. Dia kata dia kenal orang yang bogel itu kebiasaannya adalah orang yang memang mereka tidak menjaga hak-hak Allah ketika di dunia. Waktu tu dan dia mati, memang Allah jadikan kematian itu kematian yang memalukan diri dia dalam keadaan. Maknanya kadang-kadang itu sebagai, walaupun kita kata benda tu kita tak tahu, tapi pada zahirnya itu kat situ ada tanda-tanda yang kita boleh cam. Seorang syekh daripada Syria nama Syekh Abdul Razak Halabi. Jadi dulu jadi pengurusi masjid sedunia. Saya ingat waktu saya kat Syria tu, waktu tu dia dah 90 tahun lebih dah. Tua yang teramat. Terketar-ketar pergi ke masjid. Meninggal ni balik sembahyang Zuhur. Meninggal dalam keadaan sedang baca Quran di atas sofa rumah dia. Tangan kirinya menunjukkan ayat Al-Quran, tangan kanan menunjukkan tauhid. Angkat tauhid. Meninggal dalam keadaan kepala dah terkulai ketika isteri dia datang pada waktu tersebut. Syekh Abdul Fattah Abu Rudah, salah seorang pakar hadis, meninggal di Riyadh, dikebumikan di Baqi', dibawa kerajaan Saudi minta dibawa jenazah dia datang ke Baqi'. Meninggal di hospital Riyadh. Ketika meninggal, dia sampai pada ayat yang terakhir pada satu bacaan Al-Quran. Ketika tengah baca Al-Quran, meninggal dalam keadaan tangan bertasyahud. Tangan bertasyahud. Waktu orang meninggal dalam tauhid. Meninggal dalam tauhid. Meninggal dalam tauhid, kita tengok seronok. Siapa tengok gambar budak muda yang 5 orang yang meninggal di Stadium Bukit Jalil? Kalau siapa tengok gambar tu, kita tengok Allahu Akbar. Dalam keadaan mata dia tu memandang ke arah satu sudut, tangannya begitu jadinya. Seolah-olah macam dia terkejut kepada sesuatu. Waktu dia meninggal tu dikatakan mereka tengah menari. Menari, mabuk. Menari dan mabuk pada waktu tersebut. So apa berlaku? Dia mata dia tu seakan-akan melihat sesuatu benda yang mengejutkan. Seolah-olah tengah duk menari. Kali malaikat maut datang, lompat ke depan. Aku datang. Terkejut, mati. Okey, seolah macam tu gambaran dia. Nak gambarkan dahsyat. Takut. Takut. Kalau orang yang beriman, saya banyak kali tengok. Antaranya dia akan memandang ke atas. So kita tarik mata dia sekejap je, dia akan tertutup. Sebab tu memang ketika roh tu dia akan datang daripada ujung kaki, naik sampai ke pinggang, sampai ke dada akan jadi berombak, sampai ke kerongkong. Dia akan sebut sebagaimana hadis, tubu ilallah qabla an yugharghir. Taubatlah kamu kepada Allah sebelum bunyi kat kerongkong tu. Ada satu bunyi kat kerongkong. Sampai kat itu dah habis. Dah habis, tak boleh buat apa lagi dah. Biasanya kita dapat tengok seolah macam darah tu berjalan. Waktu tu dia tak boleh buat apa lagi dah. Dah habis. Kalau siapa kerja kat hospital, dia orang cerita yang non muslim,
India sebahagiannya dia orang telungkupkan, tak nak meninggal. Dia telungkupkan. Ada yang menjerit, mengerang bunyi yang kuat. Itu yang mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada benda-benda itu semua. Baik. Ada soalan lain? Baik, walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.